Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Okey, baiklah, hari ini kita akan masuk topik seterusnya 3.22, menghuraikan perkaitan antara proses fotosintesis dengan respirasi, penyerapan, translokasi dan transpirasi. Okey, yang pertama ialah kita belajar hubung kait respirasi dan fotosintesis. Okey, dekat situ ada graf, belajar tengok. Okey, bahagian X tu ialah pembebasan karbon dioksida. Okey, kalau ke bawah dia bertambah, kalau ke atas bertambah lah. Okey, manakala X tu ialah keamatan cahaya ya. Rendah hingga ke tinggi ya. Okey, dekat situ pelajar tengok ada garisan berwarna hijau. Okey, garisan tu dia akan semakin meningkat hingga satu tahap dia mendata, manakala garisan berwarna merah. Okey, nampak garisan warna merah tu dia mendata. Apabila garisan hijau dan merah bertemu, kita namakan dia ialah titik keseimbangan. Titik keseimbangan merupakan aras keamatan cahaya, iaitu apabila kadar penghasilan karbon dioksida dalam respirasi sama dengan kadar penggunaan karbon dioksida dalam proses fotosintesis. Glukosa yang terhasil daripada proses fotosintesis menggantikan glukosa yang dioksidakan dalam proses respirasi. Okey, pelajar tengok yang garisan berwarna hijau dia meningkat sehingga ke satu tahap dia mendata. Okey, tengok ya, di atas garisan merah. Okey, pelajar tengok kadar fotosintesis melebihi kadar respirasi. Okey. Okey, huraian dia untung bersih dalam glukosa. Glukosa yang dihasilkan melalui fotosintesis lebih cepat berbanding yang digunakan oleh respirasi. Manakala di bawah garisan merah, kadar respirasi melebihi kadar fotosintesis. Rugi bersih dalam glukosa, dan glukosa digunakan dalam proses respirasi lebih cepat berbanding yang dihasilkan oleh fotosintesis. Okey, yang ni ialah hubung kait fotosintesis dengan yang pertama tadi respirasi. Proses penguraian glukosa menjadi air dan karbon dioksida yang diperlukan untuk fotosintesis. Pelajar kena tahu hubung kait fotosintesis dengan respirasi. Yang kedua, hubung kait fotosintesis dengan penyerapan. Proses resapan air dan garam mineral dalam tanah oleh akar tumbuhan secara osmosis untuk proses fotosintesis. Bermula dari akar tumbuhan sehingga ke bahagian daun. Semakin banyak air dan garam mineral diserap, semakin tinggi kadar fotosintesis. Okey, seterusnya ialah hubung kait fotosintesis dengan translokasi, iaitu translokasi ni proses mengangkut hasil fotosintesis, iaitu bahan makanan ke bahagian lain tumbuhan. Semakin tinggi kadar fotosintesis, semakin tinggi tekanan osmosis daun sehingga larutan, iaitu hasil fotosintesis tadi akan mengalir dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Yang seterusnya ialah hubung kait fotosintesis dengan transpirasi. Transpirasi ini ialah proses kehilangan air dari permukaan daun atau bahagian lain melalui stomata dan lentisel. Okey, dia menyebabkan ruang vakuum bertambah di dalam daun dan meningkatkan kadar penyerapan karbon dioksida. Semakin tinggi kadar transpirasi, semakin tinggi kadar fotosintesis. Okey, ini pelajar rujuk rajah 1.45 dalam buku teks, iaitu perkaitan proses fotosintesis dengan proses penyerapan, translokasi dan transpirasi. Okey, pelajar tengok yang bawah sekali tadi, air dari larutan tanah akan diserap oleh rerambut akar melalui proses osmosis. Seterusnya akan melalui sel korteks dalam akar, kemudian salus-xylem dalam akar di mana dia menghasilkan tekanan akar, dan terus ke salus-xylem dalam batang Itu adalah tindakan kapilari dan tarikan transpirasi. Okey, setelah itu salus-xylem dalam daun akan ke sel mesofil melalui tarikan transpirasi ke ruang udara, jadi air tersejat. Air akan hilang melalui stomata dalam bentuk uap air dan seterusnya ke atmosfera.
iaitu melalui proses transpirasi. Itu adalah perkaitan fotosintesis dengan segala proses yang lain, penyerapan, translokasi, transpirasi, dia saling berkait. Okey, pelajar boleh rujuk rajah ni dalam buku teks untuk lebih memahami. Okey, seterusnya kita belajar 3.23 topik, iaitu mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis dari aspek suhu, karbon dioksida, klorofil, cahaya dan air. Okey, faktor luaran ada 3 faktor luaran. Pertama, keamatan cahaya. Kedua, kepekatan karbon dioksida. Dan yang ketiga, peningkatan suhu. Okey, kita tengok satu demi satu. Keamatan cahaya. Cahaya matahari berfungsi sebagai sumber tenaga mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa. Semakin tinggi keamatan cahaya menyebabkan kadar fotosintesis semakin meningkat ke suatu tahap optimum. Maksudnya dia ada had. Peningkatan keamatan cahaya seterusnya tidak lagi meningkatkan kadar fotosintesis kerana faktor pengehat karbon dioksida dan suhu. Dia ada faktor pengehat, sebab tu dia tidak lagi meningkat. Okey, ini adalah rajah 1.47, graf kepekatan keamatan cahaya dengan kadar fotosintesis. Pelajar boleh tengok graf 1 dalam rajah 1.47 menunjukkan bahawa kadar fotosintesis meningkat dengan peningkatan keamatan cahaya sehingga mencapai takat P. Okey, selepas takat R, kadar fotosintesis tidak meningkat walaupun keamatan cahaya meningkat. Walau bagaimanapun, apabila kepekatan karbon dioksida dinaikkan kepada 0.13%, kadar fotosintesis bertambah, seperti ditunjukkan dalam graf 2. Okey, maksudnya dia meningkat sehingga satu tahap. Okey, kadar fotosintesis ni dia tidak meningkat, dia mendatang walaupun keamatan cahaya bertambah. Okey, ini adalah graf kepekatan keamatan cahaya dengan kadar fotosintesis. Okey, kepekatan karbon dioksida. Karbon dioksida diperlukan dalam tindak balas gelap untuk mensintesis glukosa. Peningkatan kepekatan karbon dioksida dia menyebabkan peningkatan kadar fotosintesis ke suatu tahap. Kadar fotosintesis menjadi sekata walaupun berlaku peningkatan karbon dioksida berlaku disebabkan oleh faktor pengehat, iaitu keamatan cahaya. Okey, ini grafnya. Kadar fotosintesis melawan kepekatan karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan bahan mentah yang sangat diperlukan dalam tindak balas gelap untuk mensintesiskan glukosa. Peningkatan kepekatan karbon dioksida akan menyebabkan peningkatan kadar fotosintesis selagi tidak ada faktor pengehat. Kadar fotosintesis akan menjadi sekata pada satu tahap kepekatan karbon dioksida. Okey, walaupun peningkatan kadar karbon dioksida berlaku, kadar fotosintesis tidak meningkat kerana keamatan cahaya bertindak sebagai faktor pengehat. Okey, maksudnya graf tu dia akan meningkat, tetapi sampai satu tahap kadar fotosintesis akan mendatang. Okey. Okey, peningkatan suhu. Setiap peningkatan suhu sebanyak 10 darjah Celsius akan meningkatkan sekali ganda kadar fotosintesis sehingga mencapai tahap optimum. Suhu optimum kebanyakan tumbuhan adalah 25 hingga 30 darjah Celsius. Suhu terlalu tinggi menyebabkan enzim dan proses fotosintesis terhenti dan memusnahkan sel tumbuhan. Suhu ni tidak boleh terlalu tinggi. Okey, ini adalah graf peningkatan suhu. Pelajar boleh rujuk. Okey, mula-mula dia menurun, kemudian dia meningkat dan akhirnya dia menurun terus. Perubahan pada suhu persekitaran tumbuhan akan mempengaruhi kadar fotosintesis. Walau bagaimanapun, kadar suhu berbeza-beza mengikut jenis tumbuhan. Setiap peningkatan suhu sebanyak 10 darjah Celsius akan meningkatkan kadar fotosintesis sebanyak sekali ganda sehingga mencapai tahap optimum. Suhu optimum bagi kebanyakan tumbuhan adalah di antara 25 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius. Jika keadaan suhu yang terlalu tinggi, dia akan menyebabkan enzim dan proses fotosintesis terhenti. Suhu yang terlalu tinggi akan memusnahkan sel tumbuhan.
Okey, ini dia punya graf Okey, kita nak tengok perbezaan kadar fotosintesis dalam tumbuhan. Kadar fotosintesis tidak sekata sepanjang hari. Okey, dipengaruhi keamatan cahaya, kepekatan karbon dioksida dan suhu persekitaran. Pada waktu siang, kadar fotosintesis tinggi sebab adanya cahaya matahari. Okey, pada waktu tengah hari, kadar fotosintesis sekata sebab kepekatan karbon dioksida mengehatkan kadar fotosintesis. Dan pada mendung dan senja, kadar fotosintesis rendah sebab cahaya kurang dan suhu rendah. Info tambahan, apakah maksud faktor pengehat? Faktor pengehat merupakan faktor yang menentukan dan mengawal kadar sesuatu proses biokimia. Faktor pengehat berubah sepanjang masa dan keadaan. Seterusnya ialah faktor dalaman. Ada 5 faktor dalaman. Yang pertama, jumlah klorofil, kedudukan daun, bentuk daun, anatomi daun dan pertumbuhan tumbuhan. Okey, kita lihat jumlah klorofil. Apakah yang dimaksudkan dengan jumlah klorofil? Warna hijau pada daun disebabkan adanya klorofil. Klorofil adalah pigmen hijau untuk proses fotosintesis dalam menyerap cahaya matahari. Kekurangan klorofil menyebabkan kadar fotosintesis rendah. Yang kedua, kedudukan daun. Kedudukan daun yang menghadap cahaya akan menyebabkan peningkatan kadar fotosintesis. Ketiga, bentuk daun. Bentuk daun yang nipis dan lebar membolehkan cahaya matahari diserap lebih banyak dan menyebabkan kadar fotosintesis meningkat. Yang keempat, anatomi daun. Liang-liang stomata akan terbuka apabila adanya cahaya matahari menyebabkan tersedianya gas karbon dioksida untuk bahan fotosintesis. Dan yang terakhir, pertumbuhan. Proses fotosintesis lebih tinggi pada tumbuhan muda atau daun muda kerana tumbuhan muda dia lebih mudah menyerap cahaya. Okey, baiklah, itu saja pembelajaran untuk kita hari ini. Jadi cikgu harap pelajar faham dan sila buat latihan yang cikgu berikan. Sila isi kehadiran yang disediakan juga. Terima kasih. Assalamualaikum.